adik, jumpa lagi. Kita hari ni hari Khamis. Kamu semua sihat? Cikgu harap kamu sihat ya. Baik, hari ni kita akan belajar tajuk kata sendi nama. Okey, apa itu kata sendi nama? Kita baca dulu ya. Kata sendi nama ialah perkataan yang hadir di hadapan perasa nama dan membawa maksud tertentu. Kita lihat contoh-contoh ayatnya. Okey, perasa sendi nama. Tengok ayat dia macam mana. Anak muda itu pakar perubatan dari Malaysia. Okey, yang kedua, ukiran daripada kayu itu sangat elok buatannya. Yang ketiga, jambangan bunga itu daripada suaminya. Yang keempat, pemandangan di atas bukit itu sangat indah. Pejabat Encik Tan di dalam bangunan itu. Okey. Yang berwarna oranye itu adalah perasa sendi nama. Okey, itu daripada, di. Okey. Baik, mari kita lihat macam mana penggunaan kata sendi yang kita sebutkan tadi tu. Okey, mari kita lihat penggunaan kata sendi untuk di menunjukkan tempat. Okey, contoh ayat. Halimah suka duduk di rumah. Ayah saya sering berada di dalam pejabat. Ibu meletakkan cermin matanya di dalam beg. Okey, ke menunjukkan tempat dan arah atau arah ya. Adik sering ke kedai apabila ada wang. Salmah berjalan kaki ke klinik bersama kawannya. Jangan pergi ke sana seorang diri. Okey, seterusnya ke menunjukkan waktu. Azizah membaca buku cerita itu hingga ke pagi. Persahabatan mereka bertambah erat dari hari sehari ke sehari. Okey, ingat tu. Penggunaan untuk di dan ke. Di menunjukkan tempat, ke menunjukkan tempat dan arah dan juga waktu. Okey, seterusnya. Baik, mari kita lihat penggunaan kata sendi daripada. Itu menunjukkan perbezaan dan perbandingan. Contoh ayat. Suhu badannya meningkat daripada 75 darjah Celsius ke 39 darjah Celsius. Daripada Ali lebih baik Azman. Ni perbandingan tingkah laku ya. Kemudian markah Zulfikar kurang sedikit daripada markah Kembaja. Ini perbezaan dari segi markah. Okey, seterusnya. Okey, masih lagi penggunaan kata sendi daripada tadi menunjukkan perbezaan yang masa. Okey, kemudian daripada menunjukkan punca bagi manusia, haiwan dan benda. Contoh ayat. Surat itu datangnya daripada pengetua saya. Okey. Kemudian hadiah yang saya dapat itu daripada ibu angkat saya. Cerita itu dipetik daripada buku Cikgu Abdullah. Satu pemberian kita menggunakan daripada. Kemudian menunjukkan apa tadi? Tadi punca bagi manusia, haiwan dan benda. Okey. Maksudnya pemberian apa-apa daripada manusia, haiwan ataupun benda. Okey, perbuatannya adalah penggunaan daripada. Kemudian daripada menunjukkan apa lagi? Menunjukkan sumber atau asalah sesuatu benda. Okey, apa contohnya? Koleh-koleh itu dibuat daripada kacang hijau. Ini makanan. Okey, makanan yang sedap lah. Okey. Dibuat daripada kacang hijau. Air boleh didapati daripada buah-buahan. Buah apa yang banyak air? Tentulah buah tembikai. Jus apa lagi? Buah orange kan? Itu yang banyak air. Okey, kemudian apa lagi? Contoh gelas yang dibuat daripada kaca sememangnya cantik. Itu. Okey, sekarang ni tengok penggunaan pada ataupun kepada.
menunjukkan tempat dan masa. Okey. Penggunaan kepada ataupun pada menunjukkan tempat dan masa. Jika perkataan ada mendahului perkataan pada, ia menunjukkan maksud benda yang bernyawa. Lihat contoh ayatnya. Pada sekeping kertas, pada pukul 9 pagi, ada pada Maryam. Okey. Ini menunjukkan sesuatu benda tu ada pada manusia. Okey, kemudian pada penggunaan ada waktu. Kemudian perbuatan kita. Okey, sesuatu perkara kita letak pada. Jadi kita awak boleh dapat sedikit sebanyak pengetahuan tentang penggunaan kata sendi. Okey. Jadi mari kita lihat apa yang ada di buku teks. Mari kita lihat buku teks muka surat 63. Tajuknya kata sendi nama. Okey, awak boleh ikut cikgu perlahan-lahan, baca perlahan-lahan. Kalau tak boleh tu kita eja, tahu. Okey, belajar mengeja lama-lama boleh. Okey, kita baca ya. Aina dan keluarganya hendak pergi ke Kuala Terengganu. Mereka mahu menziarahi datuk dan nenek di sana. Ibu Aina memberikan beg pakaian kepada ayahnya. Beg itu dimasukkan ke dalam but kereta. Beg itu juga dikunci dan diletakkan tanda nama. Tujuannya supaya tidak hilang. Selepas bersiap, mereka pun bertolak dari rumah ke lapangan terbang. Okey. Penggunaan yang warna merah ini adalah semuanya kata sendi nama. Di situ ada 4. Ke, di, kepada, dari. Okey, dalam gambar di bawah menunjukkan dia suruh menggunakan perkataan kata sendi di. Okey, kalau awak lihat gambar itu apa yang berlaku. Tadi kita tahu keluarga Aina tu pergi ke mana? Ya, ke airport ataupun ke lapangan terbang sebenarnya. Okey, macam mana awak nak buat ayat tu? Apa yang sedang dilakukan oleh Aina dan keluarganya? Awak tengok dia macam sedang menunggu je, duduk kan? Duduk. Biasanya kalau kita pergi airport memang kita kena tunggu dulu. Kita akan dipanggil penerbangan kita bila, kan? Jadi kita boleh buat ayat di situ. Aina dan keluarganya menunggu di ruang menunggu balai berlepas. Okey, mesti ada penggunaan kata sendi di. Boleh faham ya? Kemudian gambar yang kedua ada perkataan dari. Okey, dari tu kalau awak tengok situ, dia adalah maklumat tentang penerbangan. Ke mana tu? Ya, ke Kuala Terengganu. Okey, di situ kita boleh lihat masa, okey, berapa berlepas, okey. Jadi kita boleh buat ayat bentuk di situ. Berapa boleh naik kapal terbang. Jadi cadangkan ayat penerbangan dari Kuala Terengganu akan berlepas pada pukul 9.10 pagi. Okey, maklumat di situ ada pada pukul 9.10 pagi. Okey, waktu pelepasan tu ada di situ. Yang nombor 3 tu. Okey. Itulah penggunaan perkataan dari. Dari tu menunjukkan tempat kan tadi. Okey, sekarang lihat kepada gambar yang ketiga iaitu kepada. Tengok yang bulatan tu apa tu? Tiket. Kalau kita nak naik kapal terbang, kita tak ada tiket, memang bye-bye lah, kita tak boleh naik kapal terbang. Jadi tiket tu kena sentiasa jaga, masukkan dalam handbag, simpan elok. Kalau tidak memang tak boleh naik. Okey, macam mana nak buat ayat dia tu? Dengan menggunakan kata sendi kepada. Okey, tadi kita cerita tadi tentang Aina dan keluarganya. Kita letaklah situ tentulah ayah dia kan. Jadi kita letak ayah Aina menyerahkan pas masuk kepada pegawai keselamatan. Nampak tu cikgu menggunakan kepada. Okey, kemudian yang keempat, gambar keempat, penggunaan ke. Macam mana tu? Lihat perbuatan yang keempat tu macam dia orang dah masuk kapal terbang tu, dah ada pramugari situ kan. Dah masuk dalam ruang kapal terbang.
Okey, macam mana gambar ayat dia? Aina dan keluarganya masuk ke dalam pesawat dengan gembiranya. Itulah antara contoh-contoh penggunaan kata sendi mengikut situasi gambar. Baik, mari kita lihat buku aktiviti pula. Okey, lihat buku aktiviti muka surat 67, aktiviti 4. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okey, dia suruh awak buat ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, tengok ayat pertama. Perkataan yang diberikan ialah di. Okey. Kemudian perkataan yang diberikan ialah beratur dan kaunter. Okey, dia bagi contoh ayat di situ. Pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Okey, di situ ada jelas menunjukkan di situ adalah tempat lawatan yang ada kaunter tiket. Jadi dia buat ayat ringkas di situ contoh pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Baik, lihat gambar yang kedua adalah kepada. Kemudian dia beri ni kaunter tiket ni rupanya boleh kita tengok gambar kedua tadi, gambar tadi yang pertama tu tak jelas. Yang kedua rupanya nak naik apa? Kabel car. Biasanya kabel car kat mana ni? Kan awak pernah pergi Langkawi tak? Kalau Langkawi dia ada kabel car kan, ataupun ke Genting Highland. Kan ada dua tempat di situ yang ada di Malaysia ni, ada kabel car. Kemudian tengok dia beri kepada. Ayat dia bagi perkataan atau perasaan ni memberi arahan dengan penumpang. Macam mana nak buat ayat tu? Dan masukkan kepada. Okey. Contoh kita ada situ, ada nampak macam guard di situ kan. Kita cakap lah, pegawai keselamatan sedang memberikan arahan kepada penumpang. Ada tak cikgu letakkan penggunaan kepada? Ada kan? Okey, seterusnya ke yang diberi di situ kereta kabel. Okey, perasa perkataan bergerak dan juga atas gunung. Macam mana contoh ayat dia? Okey, kereta kabel sedang bergerak ke atas gunung. Okey, mudah kan sebab dia beri ada 3 itu perasa perkataan. Okey, di situ. Jadi kita boleh bentuk ayat dengan senang lah. Okey, kereta kabel sedang bergerak ke atas gunung. Okey. Kemudian seterusnya penggunaan dari. Perkataan diberi penumpang keluar kereta kabel. Macam mana nak buat ayat dia tu? Okey, kita boleh buat macam ni ya. Para penumpang sedang keluar dari kereta kabel. Itu adalah contoh pemberian ayat. Kalau awak nak buat ayat yang lebih baik, tapi mesti pada cikgu pun boleh, tapi mesti menggunakan perkataan yang diberi pada gambar, pada kata sendi yang ada pada gambar itu, dan penggunaan perkataan perasa yang diberi dalam penulisan ayat tersebut. Kalau dia tak beri tak apa, bebas. Tapi diberi mesti wajib guna. Baik, seterusnya mari lihat muka surat 68. Okey, hari ini ada 2 aktiviti ya. Lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Aiza dan keluarganya hendak pergi apa? Stesen kereta api Alostar. Okey, mereka bertolak rumah pada pukul 8 pagi. Okey, di situ ada contoh-contoh diberi kata sendinya dari, kepada, ke, di. Kemudian apa tu? Mereka tiba stesen kereta api Alostar. Mereka sekeluarga hendak pergi apa? Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya. Okey, apa tempat? Apa jawapannya situ? Tempat letak kereta berbayar. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS selepas menunjukkan tiket. Okey, apa jawapan di situ? Petugas kereta api. Mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api itu. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah itu diedarkan kepada penumpang. Akhirnya mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Rupanya Aiza dan keluarga ni naik kereta api kan.
Daripada mana? Alustar nak pergi ke Kuala Lumpur. Jadi cikgu harap awak boleh jawab. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Tapi perkara yang di atas tu dari, kepada, ke, di tu ada 4 saja. Jadi jawapan dalam pengisian di tempat kosong tu awak boleh ulang. Sama ada 2 jawapan ataupun lebih, maksudnya lebih daripada 1. Okey, jawapan satu-satu tu mungkin lebih daripada 1 ataupun 1 saja. Okey. Jadi cikgu harap awak dapat menyiapkan dan meletakkan jawapan yang betul. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.